Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan subjek fiqh usrah dengan tajuk pilihan kami iaitu Al-Wali. Maksud wali dari segi bahasa ialah kasih sayang dan pertolongan. Juga boleh membawa makna penjaga atau pelindung kepada apa yang dia miliki mandat atau hak untuk melakukan. Maka dari segi syarak, wali ini ialah seorang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkahwinan terhadap orang yang di bawah jagaannya tanpa bergantung kepada keizinan. Jadinya, dapat difahami wali ni ialah mereka yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan dalam satu-satu keluarga. Wali ni seterusnya dapat kita bahagikan kepada dua aspek utama lah. Yang pertama wali mujbir dan yang kedua wali ghair mujbir. Siapakah wali mujbir? Wali mujbir ialah orang yang mengahwinkan perempuan tanpa perlu meminta keizinannya ataupun keizinan pengantin perempuan tadi, dengan syarat tiada apa-apa permusuhan antara calon bakal suami ni tadi dan juga isteri tu. Ianya kedua-dua pasangan sekufu, calon suami mampu membayar mahar secepat mungkin. Ini wali mujbir ni kebiasaannya terdiri daripada bapa dan datuk. Manakala wali ghair mujbir, sifat dia berlawanan lah dengan wali mujbir tadi. Jadi wali ghair mujbir memerlukan keizinan daripada pengantin perempuan untuk melakukan sesuatu akad pernikahan. الدليل وقد استدل الجمهور بأحاديث وبآية قرآنية فأما الأحاديث فمنها ما رواه الزهري عن عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. Hadis ini diriwayatkan daripada Tirmizi. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW telah menyebut mana-mana sahaja wanita yang menikah tanpa izin daripada walinya, maka nikahnya batal. Dalam hadis kedua, wa minha ma rawahu Ibnu Majah wa Darqutni an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha. Hadis riwayat Abu Hurairah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan janganlah pula wanita ini, seorang perempuan ini, menikahkan perempuan yang lain, ataupun janganlah juga wanita ini menikahkan dirinya sendiri. Bila kita tahu siapakah wali sebenarnya yang dimaksudkan, bila kita tahu apa jenis-jenis wali ni, kita perlu pula tahu apa dia syarat-syarat untuk menjadi wali. Yang syurut al-wali fa'am al-wali fayushtaratu fihi ma yali. Pertama, Islam. Kedua, ar-rijal, iaitu lelaki. Yang ketiga, al-adlu. Seorang wali itu perlulah orang yang adil. Yang keempat, al-hurriyah. Lelaki yang menjadi wali itu tadi kenalah seorang yang merdeka, bukannya daripada golongan hamba sahaya. Yang kelima, al-bulugh. Seorang wali itu perlulah baligh. Yang keenam, al-aqlu. Wali ini perlulah seorang yang waras, tidak gila atau tidak hilang akal. Dan yang terakhir sekali, wali ini perlulah
laisa fil ihram. Perlulah tidak berada dalam keadaan ihram. Menurut mazhab Syafi'i, wali ni boleh memberikan amanat kepada wali yang selanjutnya mengikut urutan wali nikah. Bila dia sedang berada dalam ihram, dia boleh lantik dia punya urutan wali yang lain lah untuk menikahkan anak dia tadi. Tapi menurut mazhab Hanafi, ihram ni tidak menghalang seseorang untuk melaksanakan hak dia sebagai wali nikah. Jadi menurut mazhab Hanafi, walaupun contohnya bapa kita sedang dalam ihram menaikkan haji ataupun umrah, boleh untuk melaksanakan tugas dia, hak dia sebagai wali nikah menurut mazhab Hanafi. Ini fuqaha telah mensyaratkan dua perkara yang perlu adalah untuk seorang wali tu menjadi wali. Faham tak? Yang pertama ialah ayakun kamil ahliyah. Ni kan kita ada belajar pasal ahliyah ni waktu pengantar syariah. Ahliyah ni ialah orang yang berkelayakan untuk menerima segala hak dan tanggungjawab yang disyariatkan kepadanya. Maka orang yang ahliyah ni dia kena bebas berakal balik. Ahliyah ni tak bolehlah ada benda-benda yang menghalang dia daripada layak ataupun perkara yang boleh menyebabkan dia kurang kelayakan dia tu. Jadi antara perkara ataupun halangan yang menyebabkan kekurangan dia untuk menjadi seorang yang sempurna kelayakannya ialah yang pertama, gila, hilang akal, pelupa, mati, belum memayis lagi, masih lagi kecil dan sebagainya lah. Dan syarat kedua, ulama menetapkan yakun muttahidan fiddin. Maksudnya kena sama agama. Tak bolehlah wali tu beragama Buddha tiba nak nikahkan anak ni yang beragama Islam. Tak bolehlah. Jadinya kena sama agama. Sama juga agama ni dalam perkara seperti hal perwarisan harta. Sebab kita tak boleh nak mewariskan harta kepada orang yang bukan Islam, dan begitu juga orang yang bukan Islam tak boleh nak mewariskan harta kepada orang Islam. Seterusnya adalah turutan wali dalam pernikahan. Yang pertama, bapa. Yang kedua, datuk sebelah bapa. Yang ketiga, saudara lelaki seibu sebapa. Yang keempat, saudara lelaki sebapa. Yang kelima, anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Yang keenam, anak lelaki saudara lelaki sebapa. Yang ketujuh, bapa saudara. Dan yang ke-8, anak lelaki bapa saudara. Seterusnya adalah jenis-jenis wali. Wali terbahagi kepada dua, iaitu wali nasab dan wali hakim. Maksud wali nasab adalah wali nikah kerana adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkahwinan. Terdapat beberapa perbezaan dalam urutan wali nasab. Wali hakim. Wali hakim ialah wali nikah daripada hakim atau qadi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah khalifah, ketua pemerintah, penguasa atau qadi nikah yang diberi jawatan daripada ketua negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Seterusnya adalah perbezaan dalam urutan wali nasab
mengikut beberapa pandangan. Menurut Imam Syafi'i, satu pernikahan baru yang dianggap sah apabila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Jika tiada wali yang dekat, maka barulah dilihat mengikut urutan tertib. Malah, sekiranya wali jauh juga tiada, maka hakimlah akan bertindak sebagai wali. Seterusnya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa semua kerabat wanita yang ingin berkahwin, maupun baik atau jauh, dibenarkan menjadi wali dalam pernikahan. Dan yang terakhir, Imam Malik berpendapat keluarga yang dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Beliau mengatakan bahawa saudara lelaki ke bawah, seterusnya ayah dan ke atas, seterusnya saudara lelaki seibu sebapa, seterusnya saudara lelaki sebapa, seterusnya anak lelaki saudara lelaki sebapa dan seibu, seterusnya anak lelaki saudara lelaki sebapa, seterusnya datuk sebelah bapa dan ke atas. Seterusnya adalah wali fasik. Makna wali fasik adalah wali yang tidak adil. Maksud adil ialah tidak melakukan dosa besar, tidak mengekalkan dosa kecil dan tidak mencemarkan maruah diri seperti kencing di jalanan, berjalan tanpa kasut dan seumpamanya. Hukum wali fasik menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki sebelum bertaubat. Wali yang fasik iaitu tidak adil tidak boleh mengahwinkan perempuan yang beriman. Bahkan hak perwalian berpindah kepada wali adil yang seterusnya mengikut urutan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyyin mursyid." Yang bermaksud tidak sah nikah melainkan oleh wali yang mursyid. Imam Al-Syafi'i rahimahullah berkata, maksud mursyid dalam hadis tersebut adalah adil. Hal ini adalah kerana fasik merupakan kekurangan yang merosakkan persaksian dan ia menghalang perwalian dalam perkahwinan. Terdapat juga sebuah hadis yang merupakan dalil dalam menjadikan wali sebagai syarat sah bagi nikah adalah sabda Nabi SAW, "La nikaha illa biwaliyyin wala bisyahidah adli." Yang bermaksud, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan juga dua orang saksi. Sambungan. Mazhab Syafi'i dan selainnya berpendapat bahawa penafian yang terdapat di dalam hadis tersebut merupakan penafian terhadap kesahihan nikah atau di dalam bahasa Arabnya disebut nafi as-sihah. Justeru, tanpa adanya wali mursyid, ia membawa kepada implikasi tidak sahnya sebuah pernikahan. Hal ini kerana kewalian amat berhajat kepada pengamatan dan mengtakdirkan maslahat. Justeru, tidak layak seorang wali fasik untuk mewalikan perempuan sama seperti kewalian harta. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Seterusnya berkaitan wali hakim. Wali hakim ialah ketua negara Islam atau wakilnya seperti kadi besar, kadi-kadi daerah atau mereka yang mendapat tauliah daripada pejabat-pejabat kadi daerah. Biasanya mereka ini terdiri daripada imam masjid, bilal atau seorang alim kampung. Wali hakim ini bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Menurut Seksyen 2/1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, wali hakim bererti wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam hal wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau oleh raja dalam hal sesuatu negeri lain untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab. Terdapat beberapa situasi di mana wali hakim boleh digunakan. Wali hakim ialah ketua negara Islam atau wakilnya seperti kadi besar,
kadi-kadi daerah atau mereka yang mendapat tauliah daripada pejabat-pejabat kadi daerah. Biasanya mereka ini terdiri daripada imam masjid, bilal atau seorang alim kampung. Wali hakim ini bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Menurut Seksyen 2/1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, wali hakim bererti wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam hal wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau oleh raja dalam hal sesuatu negeri lain untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab. Terdapat beberapa situasi di mana wali hakim boleh digunakan. Seterusnya berkaitan sebab-sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Yang pertama, bakal pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab. Ini terjadi sekiranya orang yang berkuasa syarak mengangkat nikahkan perempuan yang daripada keturunannya itu sudah meninggal dunia atau hilang tanpa dapat dikesan dan sebagainya. Orang yang berkuasa syarak ini bermaksud bapa kandung kepada bakal pengantin perempuan sekiranya bapanya telah meninggal dunia. Peralihan wali kepada datuk sebelah bapa ke atas. Sekiranya datuknya juga telah meninggal dunia, orang yang boleh menjadi wali untuknya adalah saudara lelaki seibu sebapa dan seterusnya, saudara lelaki sebapanya. Dan perwalian akan beralih kepada susunan-susunan orang yang layak menjadi wali bagi pernikahannya. Yang kedua, keperluan tidak mencukupi bagi wali akrab ataupun wali abad. Seseorang wali yang mempunyai hak untuk mengahwinkan perlu memenuhi syarat-syarat wali, iaitu Islam, seorang yang adil, baligh, berakal, tiada penyakit yang mencacatkan fikiran, tidak terhalang dari menguruskan hartanya kerana boros dan bukan dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Yang ketiga, wali akrab berada dalam musafir ataupun perjalanan yang melebihi 92.5 km ataupun perjalanan seharian. Yang keempat, wali akrab dipenjarakan ataupun tidak dapat untuk dikesan atas sebab rumet ataupun sukar. Yang kelima, wali akrab dalam keadaan ihram. Yang keenam, berkahwin dengan wali akrab. Dan yang terakhir, perempuan yang ingin dikahwinkan itu gila tetapi dia sudah cukup umur dan juga tidak mempunyai wali ke atasnya. Seterusnya berkaitan isu perempuan yang tidak ada wali. Soalannya, adakah imam boleh mengahwinkan perempuan itu atau hakim yang perlu mengahwinkan? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, imam boleh mengahwinkan perempuan tersebut tanpa mandat daripada hakim. Dan ada juga yang mengatakan bahawa imam perlu mandat daripada hakim untuk mengahwinkan perempuan tersebut. Seterusnya berkaitan kepentingan wali dalam kehidupan. Yang pertama, syarak telah mensyaratkan bahawa pemeliharaan perempuan itu terletak di bawah tanggungjawab seorang wali dan menjaga hak-hak perempuan tersebut dan melindungi perempuan tersebut daripada segala bahaya sehingga perempuan itu berjumpa dengan seseorang yang mampu untuk melindungi dirinya dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua, jumhur fuqaha telah menetapkan bahawa tidak sah sesuatu perkahwinan itu sehingga ada kehadiran wali untuk menikahkan perempuan tersebut. Yang seterusnya, menjaga dan memastikan bahawa urusan orang yang bertanggungjawab selalu dalam keadaan baik dan terhindar dari sebarang kecacatan, termasuk dalam hal perkahwinan, mata pencarian, pekerjaan dan seumpamanya. Dan yang terakhir, supaya kedudukan wanita itu lebih selamat dan lebih dihormati. Akhir sekali, kami lampirkan beberapa rujukan yang telah kami gunakan dalam slide kami. Sekian, terima kasih. Dan kami sediakan sebuah video mengenai wali dan selamat menonton. Hikmahnya di sebalik takdir. Saya difahamkan yang anda berdua bernikah di Thailand. Ya, betul. Setelah grad, saya pergi ke rumah dia. Saya berniat nak jumpa dengan ayah dia, nak minta kebenaran untuk menikah. Apa? Nak kahwin? Aku tak setuju, tak setuju. Aku tetap tak izinkan. Lepas tu, apa terjadi? Saya dan Din
bertekad nak berkahwin. Kami buat research sendiri dan kami jumpa satu senarai nama orang-orang yang boleh walikan pernikahan. Senarai? Ya. Dalam senarai itu ada tulis antara orang-orang yang boleh mewalikan Lia, iaitu saudara lelaki seibu sebapa, kan? Maksudnya abang saya kan? Ya. Tapi Saya terfikir Abang Nas boleh walikan kami. lepas tu? Dalam masa 3 minggu selepas kami menikah, kami pergi ke pejabat agama untuk daftarkan perkahwinan kami. Kami dah bersedia untuk bayar apa-apa penalti pun. Okey, kemudian? Pegawai yang kami jumpa tu cakap perkahwinan kami tak sah. Dia cakap yang masa kami menikah, Abang Lia sekadar saksi sahaja, bukan wali. Mana boleh kan? Dia ada dekat situ dan dia Abang Lia. Dia wali lah. Tak mungkin kan Cik Khalil? Abang saya yang walikan saya. Ada dalam senarai tu. Awak hadir kan masa Marlia dengan Syarifuddin bernikah? Ya tuan. Jadi awak tahu apa yang berlaku sebenarnya? Saya... Ya atau tidak? Sebenarnya saya tak tahu tuan. Saya ingat saya pergi untuk jadi saksi je. Masa tu awak sedar dan awak berdiam? Sebenarnya masa tu saya panik tuan. Saya tak tahu nak buat apa. Awak ni wali kah? Kita boleh buat. Boleh kita mula? Saya percaya awak panik dan mungkin sebersalah untuk bersuara. Ya tuan, sebab masa tu adik saya betul-betul nak kahwin tuan. Dan kerana awak kesiankan adik awak tu, dia dikira berzina selama 3 minggu dengan pasangan dia. Saya minta maaf tuan. Awak tak perlu minta maaf pada saya. Dan bukan saya yang akan maafkan awak. Tak mungkin Cik Khalil. Kami yakin pernikahan kami sah. Malia, jangan tegakkan benang yang basah. Ini soal hukum. Tapi macam mana boleh jadi macam ni? Kami dah buat research semua dah, kan? Dah. Dan memang ada senarai orang boleh walikan. Senarai ni? Ni ke senarai dia? Betul. Betul ini. Okey. Tengok. Bapa kandung, datuk sebelah bapa ke atas, saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya abang dia lah. Ya, betul. Maksudnya abang, tapi... Dah betul. Habis apa yang tak sahnya? Malia, Syarifuddin, ini bukan sekadar senarai wali. Habis tu? Ini adalah senarai wali mengikut turutan tertib. Apa? Maksudnya bapa kandung yang paling atas harus menjadi wali kecuali sebab-sebab tertentu. Tapi bukankah kes kami ni dikira dalam golongan sebab-sebab tertentu? Ayah saya tak nak walikan. Ya, memang banyak wujud kes wali enggan. Tapi sepatutnya dalam kes ni dibenarkan menggunakan wali hakim. Okey, kalau macam tu sekarang jugalah kita pergi cari wali hakim. Bukan semudah tu. Kamu dah pun guna abang kamu sebagai wali. Tapi dalam kes ni abang kamu dah mengaku yang dia hanya saksi pernikahan kamu. Tak mungkin. Minta maaf, tapi pernikahan kamu berdua tidak jelas atau mubaham. Kamu perlu buat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Ya Allah, macam manalah boleh jadi macam ni? Maksudnya
Ya Allah. Kami berzina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dihormati, rukun dan syarat-syarat nikah hendaklah sempurna bagi mengesahkan sesuatu pernikahan. Dalam episod tadi, wali nikah tidak jelas. Sekiranya berlaku sedemikian, pihak-pihak hendaklah membuat laporan kepada pejabat agama dan mahkamah syariah bagi tujuan mengesahkan nikah. Mahkamah syariah yang akan menentukan sama ada status nikah tersebut sah ataupun tidak menurut rukun syarak. Sebelum merundur, saya ingin berkongsi sepotong ayat yang berbunyi Inna ma'an usri yusra, iaitu sesungguhnya setiap kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Semoga perkongsian ini memberikan kita manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.